Tim FM, inspirasi utama anda. Tuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu kenapa kita berpuasa nanti. Yang sekarang ini yang kita nak sebutkan dahulu, bagaimana perasaan kita nak menyambut bulan Ramadan. Kita berada dalam bulan Ramadan ini biar dengan penuh perasaan. Ini boleh diusahakan, boleh dicuba. Kalau suami dia cuba mengajak mana isteri dia ke arah mencintai Nabi, begitu juga dengan isteri, mana sama-sama akan menyayangi benda yang sama. Maka bila benda yang sama itu, kita akan memperkecilkan masalah-masalah yang kita hadapi. Assalamualaikum, untuk menyediakan makanan halal kepada muslim-muslim. Mereka mengambil pekerja Malaysia, kalau anda Malaysia, yang Dr. Husna yang berada di Wakil Universiti untuk study ataupun untuk buat research ataupun buat mencari bagaimana mahu menjadi gula-gula semua habis. Kan itu bukan dia punya. Bukan semua kan? Bukan semualah, ada lah. Ada juga. Ada yang baik lah, yang tak ambil tahu, tetapi ada sebahagian daripada orang Islam sendiri yang memberi kesan kepada apa-apa perkara, kerana ini akan menyebabkan terkeluar kesan yang diberikan oleh makhluk dari ruang lingkup kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa. akhir di dalamnya ada Lailatul Qadar. Manakala bulan Syaban yang dilalaikan oleh orang ada pada 10 pertengahannya, iaitu nisfi Syaban. Maka di waktu itu sebab orang mungkin sibuk dengan apa kelebihan yang ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد
شفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Zaman sekarang semuanya naik. Harga barang naik, harga minyak naik, memang tak dapat nak elak. Tapi masih ada yang beri kadar rendah untuk kita. Nikmati kadar pembiayaan serendah kadar asas standard. Tambah 2.18% tahun. Bersamaan 2.72% tahun. Kadar tetap untuk tempoh 3 tahun. Melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Kadar terhad ini ditawarkan dari sekarang hingga 31 Mac. Yang terbaik pastinya dengan Bank Islam. Info lanjut layari www.bankislam.com. Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawa warga negara Malaysia untuk mengisi kekosongan sebagai jurutera J41. Jawatan adalah bertaraf tetap, tempoh percubaan 1 tahun hingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda kejuruteraan awam yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan dan setaraf dengannya. Antara bidang tugas ialah bertanggungjawab merancang, melaksana dan memantau penyelenggaraan bangunan-bangunan IKIM serta terlibat dalam pengurusan operasi, fasiliti dan prasarana di IKIM, serta bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan memantau pengurusan projek termasuk projek-projek pembangunan hartanah IKIM di Kuala Lumpur, Kuantan dan Sabah. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 13 Mac 2024. Pesta beribadah telah pun bermula bersama tibanya Ramadan yang mulia. Rahmat Allah melimpah untuk semua hambanya. Nikmat Allah mengalir mencurah-curah. Meriahkan Ramadan ini dengan beribadah, tingkatkan amal dan mujahadah. Banyakkanlah berzikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Seluruh anggota kita semua ada peranannya, perlu dijaga di setiap tindakan. Hati yang telah bersih dan berakhlak mulia, di sisi Allah tinggi nilainya. Jagalah lidah dan juga tutur kata, jangan sampai mengumpat dan berkata-kata dusta. Pelihara mata dan kawal telinga agar berbuat yang diredai Allah. Meriahkan Ramadan ini dengan beribadah, tingkatkan amal dan mujahadah. Banyakkanlah berzikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Jadikan Ramadan
gelanggang untuk kita beribadah, bukan sekadar berlapar dan dahaga. Ramadan setahun sekali sahaja, rebutlah peluang, jangan ketinggalan. Tangan pun juga hendaklah perlu dijaga, elakkan diri mengambil hak orang lain tanpa redha. Kukuhkan perpaduan, hindar permusuhan, sesama jiran, rakan dan taulan. Langkahkan kaki menuju kebaikan, jangan melangkah ke arah kejahatan dan maksiat. Jika terhumban ke kancah kehinaan, di dunia lagi beroleh pembalasan, di dunia lagi beroleh pembalasan. Makanan di Jepun tu takut tak kena dekak. Jangan risau. HIS Travel kan ada syarikat berlesen dan terkemuka di Jepun. Mereka ada package private guided tour. Apa tu? Alah, trip persendirian bersama pemandu pelancong dari Malaysia. Sesuai untuk warga emas dan anak kecil. Mereka boleh uruskan tempat solat dan makanan halal. Wah, apa lagi? Bila nak bawa mak? Layari his.com.my ataupun hubungi 017 308 3879. Masanya telah tiba. 8 minggu perjuangan akan tiba di pengakhirnya. Siapakah yang paling menyerlah dan bakal dinobatkan sebagai yang terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan pentas akhir Akademi Kura 2024 Sabtu ini jam 9 malam di TV Al Hijrah, atau tonton secara streaming di aplikasi Al Hijrah Plus. Esok ada makan-makan. Awak bawa apa? Saya bawa diri sendiri je sebab malaslah. Banyak kerja nak buat. Amboi, banyak cantik. Awak bawalah bas bear. Bas bear? Halal ke tu? Halal lah. Bas bear tu jenama tempatan tau. Senang je nak pesan. Boleh pesan terus dekat aplikasi mereka. Type je bas bear. Nanti keluarlah tu. Oh, ya ke? Okeylah macam tu. Saya bawa bas bear lah. Esok saya pesan. Okey, awak pesan air bas bear. Saya pesan tosti dia. Sedap weh. Miri 104.0 FM. Masjid Zahir Kedah. Masjid Zahir dibina pada tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Masjid ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar Kedah. Dikenali juga sebagai Masjid Raja kerana terletak di perkarangan Istana Pelamin. Sebelum pembinaannya, tapak masjid ini adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam pada tahun 1821. Di belakang Masjid Zahir terdapat kompleks bangunan Mahkamah Syariah dan pusat pendidikan asas kanak-kanak. Masjid Zahir merupakan masjid tercantik di Malaysia dan nombor 4 tercantik di dunia. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Moorish dan Mughal. Masjid Zahir juga dihiasi dengan satu kubah utama dan diikuti 5 kubah mewakili 5 rukun Islam. Rekaannya juga mirip sebuah masjid di Langkat, Sumatera Utara, Indonesia.
Kalau kita bercakap tentang rahsia, katalah aib orang. Dan setakat aib yang kita tahu itu, kita ada kuasa dan pengaruh atas orang yang mempunyai rahsia. Maknanya kalau orang yang jahat, dia boleh mengugut. Kalau tidak dikawal, dia akan memusnahkan. Buatlah undang macam mana sekalipun, hanya buku undang-undang tu yang tebal. Kerana itu, sifat kebertanggungjawaban dan akhlak itu memainkan peranan yang besar. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Untuk petang ini hari Khamis, untuk jam kedua kita membawa kepada anda rancangan Imanunah, Iman Kami. Dan untuk itu, untuk anda para pendengar di luar sana, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda di WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini Alhamdulillah kita bersama untuk rancangan Imanunah, Iman Kami yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pada waktu ini, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki datin? Alhamdulillah ana bi khair insya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, terkejar-kejar juga Doktor nak sampai ke sini. Syukur Alhamdulillah selamat sampai untuk kita bersiaran bersama anda di rancangan Imanunah, Iman Kami. Dan Alhamdulillah untuk petang ini masih lagi kita bersama kitab ke arah permekasaan Islam ke di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta karangan Al-Imam As-Sanusi. Untuk anda yang belum mendapatkannya, boleh berhubungi 0192380466 Encik Johari. Untuk petang ini bersama Imanunah, Iman Kami, Doktor akan bincang kembali dalam kitab kita ini dengan tajuk Sifat Harus Bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mukadimah ni silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para a'immah, para masyayikh, ilmuwan yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanunah, iaitu iman kami pada hari Khamis 5.15 petang. InsyaAllah pada petang hari ini kita meneruskan pengajian kita dengan kitab Al-Aqidah Al-Wusta. Kita berada pada perbahasan tentang sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu berada pada muka surat 271 bagi versi bahasa Arab dan muka surat 219 bagi edisi naskah bahasa Melayunya. Hadirin wa hadirat hafizakumullah, yang berada di atas steering boleh fokus memandu sampai di destinasi masing-masing. Yang boleh di rumah, sila buka kitab anda, kita bertalaki bersama. Yang belum membeli kitab, insya-Allah masih boleh membeli kitab ini, dengan harapan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Al-Imam As-Sanusi berkata di dalam bab tentang sifat harus bagi Allah ini dengan kata-katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Babu ma yajuzu fi haqqihi ta'ala
wa bayani dalili ala adami wujubi mura'atihi ta'ala as-salah wal aslah fi khalqihi wa anna ma waqa'a min dhalika fa bimahdi ikhtiyarihi ta'ala tafaddulan minhu jalla wa azza wa bayani jawazi ru'yatihi ta'ala wa ma yata'allaku bidzalika. Bab apa yang harus pada hak Allah Ta'ala dan penjelasan dalil atas bukan wajibnya Allah Ta'ala untuk berbuat baik dipanggil dengan solah dalam bahasa Arab dan terbaik atau aslah dalam bahasa Arab kepada makhluknya. Dan semua yang berlaku itu adalah murni pilihan Allah sebagai anugerah daripada Allah Jalla wa Azza, dan penjelasan harus melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebarang perkara yang berkaitan dengannya. Nak terangkan benda ni agak panjang sedikit tadi. Kenapa? Iaitu pertama, Al-Imam As-Sanusi dalam bab ini akan menerangkan sifat harus bagi Allah. Harus itu apa? Harus itu adalah artinya perkara yang sah untuk ia wujud, sah untuk ia tidak wujud secara rasional kita. Secara akal kita, perkara itu boleh wujud, boleh tak wujud. Okey. Sifat harus bagi Allah berarti menerangkan iaitu perkara-perkara bagi Allah boleh untuk ia berbuat, boleh untuk ia tidak berbuat. Dia berbeza dengan wajib. Kalau wajib, kita panggil necessary. Means mesti ada. Akal tidak mungkin boleh terima ketiadaan sifat tersebut. Seperti Esa Allah. Akal takkan boleh terima adanya 2-3 Tuhan. Akal mesti kata Allah itu mesti Esa. Ini yang kita dah syarahkan panjang pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mustahil. Akal tidak akan mungkin menerima Tuhan itu ada sekutu. Kalau Tuhan ini ada sekutu, nescaya bukanlah Tuhan. Atau nescaya hancurlah alam. Sebab itu Allah SWT berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau ada di alam ini Tuhan-Tuhan selain Allah, secara langit dan bumi ini akan hancurlah, sirnalah. Kan? Atau contoh yang mudah lain. Allah bersifat maha melihat, maha mendengar. Kan? Sifat melihat, maha mendengar ini wajib. Akal mengatakan mesti ada. Mustahil bagi Allah itu pekak dan buta. Mustahil Allah SWT itu pekak dan buta. Takkan Tuhan itu pekak atau buta. Kan? Akal takkan boleh terimanya. Tuhan itu pekak dan buta. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Itu wajib, itu mustahil. Harus ini apa? Iaitu boleh ada, boleh tak ada. Tak ada masalah. So sekarang bab ini nak menerangkan tentang sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya menerangkan apa sahaja yang harus bagi Allah, tapi juga menerangkan tentang dalil tidak wajibnya Allah SWT menjaga apa yang baik dan apa yang lebih baik bagi makhluknya. Maksud dia apa tu Ustaz? Ni cerita dia panjang sikit. Diri wal hadar hafizakumullah. Jadi ini kembali pada seteru antara ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Mu'tazilah. Jadi zaman dulu, zaman Abbasiyah, di Iraq ini atau di seluruh dinasti Abbasiyah pada waktu itu pernah dikuasai oleh khalifah yang bermadhab dengan akidah Mu'tazilah. Pada waktu itu pernah ulama ahli sunnah ini dimihnah, diinkuisisi, ditangkap, disuruh ditanya, Al-Quran itu makhluk atau qadim, sedia ada.
dicipta atau ia sedia ada. Kan? Qadim sedia ada. Maka kalau dikatakan qadim, masuk penjara, dihukum. Kalau dikata ia adalah makhluk, baru dibebaskan kerana ikut mazhab Mu'tazilah. Ni salah satu daripada isu yang dibangkitkan yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah isu solah wal aslah. Ni solah wal aslah yang insya-Allah kita akan syarahkan setelah ini. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini Doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. عن أنس بن مالك رضي الله عنه روي ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. Maksudnya, 3 perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam sembunyi atau terang-terangan, adil ketika reda dan marah, dan berjimat cermat ketika miskin dan kaya. Manakala 3 perkara yang membinasakan, hawa nafsu yang diikuti, orang yang kedekut yang ditaati, dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Negeri Sembilan 102.7. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta, dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini rancangan Imanunah Iman Kami yang kita bawa khas untuk anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0119004004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini, alhamdulillah, masih lagi bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih mencangkan dari kitab ke arah permerkasaan Aqidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta tentang sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk waktu ini bersama Doktor, kita sambung kembali. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tadi yang saya sebut tadi adalah kisah di mana waktu zaman Abbasiyah, Mu'tazilah pernah menjadi iaitu mazhab rasmi Abbasid, sehingga terjadi mihnah, iaitu inkuisisi. Adanya Al-Quran itu makhluk atau qadim. Kalau dikatakan dia itu qadim, maka dia dipenjara. Dia kena kata makhluk, baru dia selamat. Padahal itu bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Salah satu isu yang besar adalah dipanggil dengan as-salah wal aslah, iaitu menurut Mu'tazilah wajib bagi Allah untuk buat yang baik dan yang terbaik bagi makhluk.
Ini. Jadi bagi mereka Allah tak boleh buat suka hati dia. Dia kira macam tu. Allah kena buat yang baik dan paling baik bagi makhluk. Contoh yang dapat digambarkan konsekuensi dari idea ini. Kalau seseorang itu berbuat dosa, jadi ini bukan ketentuan dan kehendak Allah, dan bukan ditakdirkan oleh Allah, dan bukan Allah menciptanya, bukan. Dia akan kata itu manusia baik, manusia itu sendiri yang buat dosa. Tapi bila orang tersebut berbuat baik, ini Allah SWT takdirkan. Dia panggil, ini masalah perbahasan yang pernah kita bahas tentang qada dan qadar. Dan ini jelas salah. Kerana apa? Baik dan buruk semuanya datang daripada Allah SWT. Konsekuensi daripada mereka ini, kan, konsekuensi dari idea yang telah disebutkan ini adalah bagaimana dengan seumpama ada seseorang melakukan amal ibadat, apakah wajib bagi Allah memasukkan dia ke dalam syurga? Dia orang yang baik, orang yang rajin. Atau orang ini dia buat banyak dosa, apakah wajib bagi Allah memasukkan dia dalam api neraka? Kan? Menurut Mu'tazilah wajib. Kalau dia ni orang hamba yang soleh, wajib bagi Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kalau dia buat dosa, wajib bagi Allah memasukkan dia dalam api neraka. Tapi ini bercanggah dengan hadis yang sahih. Dalam sebuah hadis yang sahih, iaitu Rasulullah SAW bersabda bahawa kalau bukan jadi seseorang itu masuk ke dalam syurga adalah kerana rahmat Allah. Dia masuk dalam neraka adalah kerana keadilan Allah. Dan so dia tanya, apakah sampai engkau ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Dia kata, kalau bukanlah, baginda SAW bersabda, kalau bukanlah kerana rahmat Allah yang menyelimuti aku, percaya aku takkan dapat semua ini. Ini. Dari hadis ini, kita boleh faham bahawa Allah SWT memasukkan hambanya ke dalam syurga adalah bukan kerana dia ni dah hebat, okey kita masukkan dalam syurga. Bukan. Tapi kerana rahmat Allah SWT. Fadlu min Allah. Allah SWT menganugerahkan dia untuk masuk syurga kerana rahmat dia. With His mercy. Mercy Allah SWT. Tapi bila dia berbuat dosa, dia masuk neraka, itu adalah keadilan Allah. Boleh tak kalau ada orang yang buat dosa tapi Allah masukkan dia dalam syurga? Kalau Allah berkehendak, kenapa tidak? Ni. Boleh tak Ustaz kalau ada orang dia ni rajin solat tapi Allah masukkan dia dalam neraka? Kalau Allah nak, dia boleh berbuat. Kerana apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa dia perbuat. Mereka yang akan dipertanya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Sebab itu bila orang tanya kenapa kita nak buat amal ibadat, kita buat amal ibadat, kita harap-harap Allah dengan rahmatnya memasukkan kita dalam syurga. Kita tak boleh kita solat, aku dah solat dah, Allah wajib masukkan aku dalam syurga. Tak boleh macam tu. Yang you see the different. Dapat kita lihat dua situasi yang berbeza dan konsekuensi yang berbeza, dan di mana kesalahfahaman golongan Mu'tazilah dalam bab ini. Kalau Allah wajib melakukan apa yang terbaik bagi makhluknya, kenapa ada budak kecil yang tak pernah buat dosa, dia kena sakit, kadang-kadang sengsara ketika-ketika kecil? Kan? Jawapannya, Allah SWT melakukan apa yang dia kehendaki. Itu mungkin ujian. Ujian bagi anak tersebut. Atau ujian, maksud dia, ujian bagi bunda atau ayanda anak tersebut. Ujian bagi pemerintah, kerajaan. Atau seperti yang kita lihat pada hari ini yang berlaku di Palestin. Berapa banyak anak kecil yang disolimi. Mereka tidak berdosa, tapi mereka dibunuh, di macam-macam, na'udzubillah min zalik. Ini ujian bagi umat Islam kita. Apakah kita memiliki perasaan sedih dan kasih, berusaha untuk membantu mereka?
ujian bagi golongan Zionis itu sendiri, kan? Sampai bila diorang nak berhenti? Kalau mereka tidak berhenti, jelas lagi mereka, Allah SWT akan menjatuhkan derajat mereka. Kalau tidak sekarang, nanti. Kalau tidak nanti, yang pasti di akhirat kelak, mereka adalah orang-orang yang akan kekal seksa, memang jelas kekal di dalam api neraka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dia. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita percaya bahawa Allah SWT tak wajib melakukan apa yang baik dan terbaik bagi makhluknya, tapi ia adalah harus bagi Allah memasukkan hambanya ke dalam syurga, harus bagi Allah memberi rezeki kepada hambanya, harus bagi Allah memberi nikmat kepada hambanya, dan lain-lain. Begitu juga harus memberi azab dan kesengsaraan dan kesusahan kepada makhluknya. Lalu dikata, wa anna ma waqa'a min dhalika fa bi mahdhi ikhtiyarihi ta'ala tafaddulan minhu jalla wa azza. Jadi di sini dikatakan bahawa iaitu harus, dan dia kata apa? Iaitu semua yang berlaku itu adalah murni pilihannya sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasan adalah anugerah daripada Allah SWT kepada makhluknya. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini, kan, iaitu seperti ada orang kaya, hidup sedap, hidup nikmat, orang yang bertakwa, yang soleh, tapi pada waktu yang sama, hadirin wal hadirat, dia menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia mendapat kekayaan, dengan kekayaan dia semakin menjauhi daripada keimanan, dia semakin menjadi kufur. Itu adalah suatu hinaan kepadanya. Dia dapat rezeki, dia dapat harta, kaya raya, tambah tak solat, tambah buat dosa, tambah melakukan perkara yang diharamkan. Ini adalah penghinaan yang Allah berikan kepadanya. Allah tambah lagi hartanya supaya dia lebih jauh daripada hidayah, sehingga luput darinya iman dan akhirnya mati dalam kekufuran, na'udzubillah min dzalik, dan dia akan kekal dalam api neraka di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita kena reflect bahawa ini ujian bagi kita, tuan-tuan dan puan. Kalau kita dapat nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita dapat kesusahan, kita niatkan ia adalah suatu pembersihan yang Allah berikan kepada kita untuk kita cleanse ourselves, bersihkan diri kita dari segala dosa-dosa tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okay, insyaAllah setelah ini kita tambah sikit lagi. Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berhas sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2 FM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Apabila seseorang hamba itu luas pengetahuannya dan dia kenal Allah, maka semakin dalamlah dia merenung ayat-ayat Al-Quran. Dengan itu semakin kukuhlah pemahamannya. Sebab itulah para arifun billah dan para ulama, mereka itu mempunyai pengertian yang berbagai-bagai terhadap Al-Quran. Itulah bukti semakin luas pemahaman mereka, semakin dekat mereka dengan Allah. Buktinya, Abu Dzar pernah menceritakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bangun salat bersama-sama dengan sahabat.
kerana mengenangkan suatu firman Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kiranya engkau menyiksa mereka itu, maka mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Kuala Terengganu 100.2. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat, dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia, dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita, atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah muda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, dan Usra Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih lagi bersama anda untuk awati ini rancangan Imanunah, Iman Kami, dan masih bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ada sikit lagi pencerahan daripada doktor untuk sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Isu yang terakhir daripada sifat harus sebelum kita masuk pada minggu hadapan pendetailan perbahasan ini adalah tentang menerangkan jawazi ru'yatihi ta'ala wa ma yata'allaqu bidzalika, iaitu menerangkan harus melihat Allah di akhirat kelak. Kerana Mu'tazilah berpendapat bahawa Allah mustahil untuk dilihat di akhirat kelak. Ahli sunnah berpandangan harus untuk Allah SWT dilihat. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhirah. Macam mana melihat Allah di akhirat kelak? Dia adalah melihat dengan lihat yang hakiki, dengan idrak, dengan panca indera. Hanya saja bagaimana? Kita tak tahu. Dia tidak ada kaif. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah dia kata tidak, dia nafikan melihat dengan hakiki seperti itu dengan alasan kalau Allah dapat dilihat berarti Allah akan melazimi tahayyus, akan mengisi ruang kosong, akan ada muqabalah, berhadap-hadapan, berarti dia itu makhluk. Dan jawab ahli sunnah tak semestinya. Kan, tak apa boleh harus melihat Allah, tidak seperti itu. Kan, tanpa kaif. Jadi nanti di sisi Mu'tazilah lihat Allah di akhirat kelak hanya tambahnya ini. Kan. Jadi mazhab ahli sunnah wal jamaah bukan tak boleh tambahnya ilmu. Kan. Tapi yang jelas lihat Allah itu adalah dengan melihat hakiki. Kan, melihat hakiki tanpa kaif. Hadirin wal hadirat awizakumullah, ini yang menjadi perbahasan sehingga ia dibahas secara khusus oleh Imam Sanusi. Kerana banyaknya soalan, kita buka Q&A.
Untuk waktu ini bersama para pendengar 0112900404. Ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini doktor yang bertanya, Allah itu wujud dalam keadaan tidak bergerak dan tidak diam. Adakah hal ini bermakna berlaku ijtima' naqidain atau berhimpunan dua perkara yang berlawanan yang mustahil secara akal bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak jawab syubhat ini? Dia kena faham pertama, masalah ijtima'un naqidain yang mustahil itu bukan seperti contoh yang diberi. Kerana adanya yang tidak boleh bergerak, tidak boleh juga diam, itu adalah perkara yang bersifat jauhar, substance, iaitu benda seperti ini, seperti buku, pen. Ni kalau tak diam, dia kena berdiri sebab dia adalah matter, dia adalah suatu perkara zat, kan, suatu jauhar, substance. Ini akan tetapi Allah SWT bukan makhluk, maka dia tidak berlakulah perkara ini, bergerak dan diam. Kerana bergerak ataupun diam itu berlaku pada makhluk, berlaku pada perkara yang bersifat jauhar, bersifat substance saja. Dan Allah SWT bukan jauhar, kan? Allah Ta'ala adalah zat yang berbeza dengan sekalian makhluk. Ini jadi tidak berlaku dalam kes tersebut. Wallahualam. Baik doktor, alhamdulillah, terima kasih doktor atas pencerahan. Dan bersama para pendengar di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM FM, kita ada Sarifah Kasim, Ruby Abu Bakar, Harun, dan juga ramai lagi kat sini doktor, Halizatul Akmal. Dan untuk petang ini kita ada soalan dari Ruby doktor yang bertanya, bagaimana kita sebagai ibu bapa kepada anak remaja nak meningkatkan anak-anak remaja ini supaya mengambil tahu tentang sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak leka dengan gadget? Bagaimana doktor? Masya Allah, itu soalan yang sangat susah untuk saya jawab. Musibah anak-anak kita pada hari ini adalah gadget. Dengan iPad-nya, dengan tab-nya, dengan handphone-nya, dengan laptop-nya. Bagi anak-anak, adik-adik yang dengar tu, sudah-sudahlah tu. Berhenti main tu, dah mengaji lagi bagus. Ni macam mana cara untuk mengingatkannya? Ini adalah dengan ad-dinun nasihah. Jadi agama itu nasihat. Kita ada orang mungkin susah untuk dia paksa anak dia tak main gadget. Ada orang memang berhasil untuk paksa. Tapi kadang-kadang ada juga bila dah besar nanti, bila orang kita dah tak boleh paksa, meletup pula. Macam-macam. So kita cubalah yang sedaya upaya bercerita berjamaah di rumah, bercerita tentang Islam, tentang kisah, tentang riwayat, tentang beberapa perkara yang menaikkan minat mereka tentang agama, membaca buku, mendidik mereka dalam keluarga Islami yang penuh dengan didikan-didikan yang positif. Dan kita jangan lupa ibu bapa berdoa kepada Allah setiap malam, kerana doa ibu kepada anak itu mustajab. An-Zahril Khaib. Ni kita usaha. Setakat itu yang dapat saya jawab bagi soalan yang berat ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Ada satu soalan lagi di YouTube Live IKIM FM. Ahmad Fuad Siddiq bertanya, doktor, Allah Maha mengetahui. Dia tahu ada yang akan masuk syurga, ada yang masuk neraka. Kenapa tidak dicipta manusia ini semuanya masuk ke syurga? Bukanlah itu termasuk sifat harus Allah Subhanahu Wa Taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kalaulah Tuhan kau berkehendak semuanya beriman, nescaya dia buat semuanya beriman. Ni bukan tak boleh, boleh. Jadi bila yang bertanya kenapa Allah tak buat macam tu je, inilah kehendak Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan dibertanya apa dia buat. Mereka, kita ni yang akan dipertanya dengan apa yang kita buat. So, kita, ini iradah Allah. Allah dah tahu, Allah nak, Allah berkehendak dan Allah jadikan. So kita sebagai makhluk, kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, itu hanya berusaha, berharap, berdoa dan berusaha
untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah dengan harapan mendapatkan iaitu syurga Allah SWT di akhirat kelak, dijauhi dari api neraka. Ini je yang kita mampu, tuan-tuan dan puan. Kenapa hikmah dia macam tu kita tak tercapai? Itu adalah kehendak Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik doktor, terima kasih doktor. Dan kita kembali kepada FB Ikim FM. Ada soalan dari Hasnul Sulaiman bertanya, pada zaman yang mementingkan material, apakah kesan atau bahaya bila pegangan iman tidak kukuh? Banyak orang yang hendak ringkas, nak cepat, nak mudah, termasuk dalam hal agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah musibah yang paling besar. Jadi kita hidup di zaman materialistik ini, kita tak boleh lari dah. Tak boleh nak lari dengan teknologi, dengan survival, dengan harta dan lain-lain. Kita tak boleh nak lari. Tapi ya, bahaya. Dengan semua kenikmatan ini menyebabkan seorang itu mudah tergelincir di dalam kesesatan. Tapi we have to face it. Kita terpaksa untuk menghadapinya. Kan? So jadi kesan daripada pegangan iman yang tidak kukuh ini akan menyebabkan seorang itu boleh jatuh dalam atheism, boleh jatuh di dalam hedoism, dan terutama banyak yang jatuh dalam hedoism, dan ini sangat berbahaya. Jadi justru kita kena sebagai seorang Muslim always stay moderate, in moderation, pertengahan. Tak terlalu ke kanan, tak terlalu ke kiri, tak terlalu ta'asub dengan segala kekayaan dan materialnya. Dalam waktu yang sama tidak terlalu membenci segala yang bersifat teknologi dan lain-lain, dan menggunakannya dengan cara yang bijaksana, yang membawa kepada membantu kepada amal ibadat, membantu untuk membuat baik kepada orang, menjauhi daripada kekufuran. Ini yang insya-Allah kita semua berazam untuk sentiasa berada pada jalan pertengahan. Terima kasih doktor atas pencerahan. Satu lagi di FB Ikim FM, Hey Tolib bertanya, doktor, Al-Quran itu makhluk atau qadim lagi azali? Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu kalam Allah. Kalau kita kata kalam Allah, berarti Allah SWT ini qadim. Sifat-sifatnya qadim. Maka jawapannya qadim lah, bukan makhluk. Tetapi kalau yang ditanya kertas yang dibuat untuk mencetak Al-Quran ni Ustaz, mushaf yang koma duk tulis tu Ustaz, yang koma duk baca bulan Ramadan ni Ustaz, ini macam mana ni? Kalau mushaf itu sendiri, kertas itu sendiri, memanglah dia makhluk. Kan? Hanya saja kita tak boleh katalah ini Al-Quran, ini makhluk. Tak boleh. Bahaya. Kerana apa? Ia boleh merusakkan akidah orang awam. Orang awam akan sangka bahawa Al-Quran itu makhluk. Tak boleh juga. Kan? Sebab nanti jadi isu akidah. Diri wal hadar abidakumullah. Al-Quran itu qadim. Kalam Allah qadim. Tu. InsyaAllah. Qulu qawli hadza. Alhamdulillah. Mafhum insyaAllah. Ada soalan baru masuk pada waktu ini, doktor, kesempatan yang kita ada. Muhammad Firdaus bertanya, adakah berbeza tahap ilmu tauhid yang wajib dipelajari bagi setiap individu? Contohnya seorang mu'allaf dengan yang sudah lama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Setiap Muslim mukallaf wajib untuk mengetahui akidah yang wajib. Jadi perbahasan akidah ni ada macam-macam. Ada perbahasan yang wajib. Allah wujud. Itu wajib. Kenal siapa Allah. Itu wajib. Bagaimana kenal? Salah satunya dengan sifat 20. Ada yang kata sifat 13. Sama je lah. Usaha untuk mengenal Allah SWT. Ini fardu ainin. Batas dia macam mana? Dia kena hafal ke sifat 20? Kena berdendang macam nyanyi macam ustaz ke? Allah wujud kidam bakok. Tak, siapa kata tu wajib. Sifat 20 tu
bukan kerana sifat 20 itu wajib. Tapi bayangkan, kalau ditanya, Allah maha mendengar tak? Dia jawab, mestilah maha mendengar, takkan Allah SWT pekak? Kan? Itu contoh dia. Salah satu gambaran bagaimana nak terangkan apa yang wajib. Kalau dia dapat menjawab soalan tersebut, kan, dengan benar, itu dah insya-Allah menggugurkan kewajipannya untuk mengetahui akidah yang fardu ain tersebut. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ni kalau orang yang dah lama masuk Islam, wajib ke tahu lebih dalam? Taklah, kan? Dia cukup tahu apa yang basic. Melainkan tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ustaz-ustaz, asatizah, ahli akademik, para ulama, fardu kifayah bagi mereka untuk mengetahui perbahasan-perbahasan akidah yang tinggi, dipanggil ilmu kalam, contoh dia. Itu tinggi, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat saya kongsikan pada petang yang mulia ini, bahawa Allah SWT adalah bersifat dengan sifat harus, kan? Apa harus itu kita akan bahas nanti. Yang penting tidak wajib bagi Allah, iaitu menjaga berbuat yang baik dan yang terbaik untuk makhluk. Juga apa yang berlaku ini semua atas kehendak Allah dan anugerah daripada Allah, dan harus untuk kita melihat Allah di akhirat kelak. Dan insya-Allah segala semua ini kita akan bahas lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Yang Besar Dr. Aiman Al-Akiti atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah ana kull khair. Dan soalan yang kita dapat beberapa soalan lagi yang kita akan bawa ke minggu hadapan insya-Allah doktor. Terima kasih doktor. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda tu setia bersama kami di Gembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la
Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la